saya bila baca tengok luahan dia kata dia pun tak tentu, dia tak ketahuan, orang Kedah kata kan, tak tahu nak buat apa dah, duduk dalam rumah, boring tahap. Dia kata dah stres, boring. Waktu saya ni cerita saya ziarah orang tadi ni kan. Makcik tu tuan-tuan sekalian dah hampir 20 tahun di atas katilnya. Kita PKP sebulan. Tak tentu arah. Makcik tu dah hampir 20 tahun dan umurnya pun sudah melebihi 70 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syarat pula ada 5. Yang pertama Islam. Semua orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 bilion manusia atas muka bumi Allah, tuan. 2 bilion je Allah pilih untuk Islam. Lagi 5 tidak Islam. Subhanallah. Maha suci Allah yang memilih kita semua untuk jadi Islam. Alhamdulillah. Nombor 1, syarat untuk membuatkan seseorang tu wajib berpuasa Islam. Maka orang kafir tidak wajib. Tetapi mereka dituntut di akhirat. Itu nanti kita tengok kalau sampai masanya perbahasan tu, kita tengok. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Berakal, keluar daripada berakal maksudnya siapa yang tak wajib? Orang gila. Orang gila. Orang gila. Ataupun orang yang tidak berakal seperti sindrom Down. Tengok kan? Itu dia tidak, yang tu dia tidak diwajibkan berpuasa. Saya ada sembang baru semalam kan, saya ada sembang dengan satu orang, dia bela cucu dia kan, cucu dia ni sindrom lah kan, umur dah banyak belah dah, tapi dia bela lah kan. Saya kata kat pakcik tu, susah tak pakcik jaga cucu ni? Dia kata susah. Saya kata kadang-kadang hilang sabar cik no. Dia kata ya, susah. Dia perilaku dia semua. Sebelum beredar saya kata pakcik, ni ahli syurga. Mana ni ahli syurga. Pakcik jaga ahli syurga. Nanti dia kenal kita di sana insya-Allah. Dan dia adalah ahli syurga. Yang tu jelah. Tuan-tuan. Jadi berakal. Nombor 1 Islam, yang kedua berakal. Nombor 3 baligh. Wajib puasa baligh. Kalau dah mumayyiz, adakah wajib berpuasa ketika mana seorang kanak-kanak itu sudah mumayyiz, seperti berumur 9 tahun, 10 tahun, mumayyiz, belum baligh. Adakah wajib? Mumayyiz belum wajib. Dia baligh baru wajib, baligh baru wajib. Islam, berakal, baligh, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, mampu berpuasa. Mampu ni macam mana? Mampu ni mampu dari segi fizikal ataupun mampu dari segi syarak. Syarat wajib puasa nombor 4, mampu, dari segi fizikal iaitu sihat, ataupun dari segi mampu juga. Ada pecahan yang kedua iaitu dari segi syarak, iaitu tidak haid, tidak nifas. Itu mampu dari segi syarak. Jadi ada 2. Okey. Keempat, syarat wajib puasa dia adalah mampu. Seorang yang mampu, tidak terlalu tua, tidak sakit yang teruk, sakit yang tidak sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Itu mampu. Mampu maksudnya sihat dan juga tidak ada penghalang syar'i, mani' syar'i, tak ada. Nombor 5, bermukim. Ketika seorang itu mukim, maka wajiblah dia berpuasa. Sama ada merdeka atau hamba, sama syarat ni. Sama ada lelaki atau perempuan, juga sama syarat-syarat di atas, kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas. Di bawah tu ada sikit catatan, iaitu mampu berpuasa di sini bermaksud mempunyai kemampuan daripada segi syarak dan fizikal, macam yang saya sebut tadi. Tidak mampu dari segi syarak, apa maksud seseorang itu tak mampu berpuasa dari segi syarak? Sebab dia mengalami haid dan nifas. Dia ada mani' syar'i,
penghalang syar'i, iaitu dia mengalami haid ataupun mengalami nifas. Itulah penghalang syar'i yang ada pada diri orang itu yang membuatkan dia tidak wajib berpuasa. Kemudian soal 8, tak mampu dari segi fizikal apa? Yang pertama, sakit teruk. Sakit teruk. Seperti apa ni sakit teruk ni? Sakit kronik. Yang kedua, terlalu tua. Bila saya baca semalam, tak silap saya, makcik itu berumur 107 tahun, masih lagi membaca Quran, masih lagi semayang 5 waktu, tak nyanyuk. Subhanallah, boleh melakukan ibadah, no? Sekiranya seorang yang terlalu tua, 60 belum lagi, tuan-tuan, 80, 90 terlalu tua, wallahu alam. Adakah para ulama ada qaid khas ditahdid umur yang terlalu tua ni? Tapi kalau ikut kita uruf kita, 60 belum lagi, no? 80, 90. Kalau orang yang terlalu tua tak mampu berpuasa disebabkan terlalu tua, terlalu lemah tubuh dia, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Tuan-tuan, kemudian nombor 3, apa maksud tak mampu dari segi fizikal? Sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. No? Saya pernah selepas ceramah di satu negeri di selatan tanah air, kemudian ziarah satu rumah, habis makan, mak dia nak jumpa kan. Saya pun pergi dan tengok ibu beliau, tuan rumah tu duduk di atas katil, terlantar di atas katil, tapi boleh duduk lah, no? Sudah lama duduk di situ, no? Bila mai musim PKP ni, yang berapa minggu ni kita ni kan, ramai orang jadi tak torah, orang Kedah kata tak tentu arah, tension, macam-macam lah perkataan keluar, hasbunallah wa ni'mal wakil kan, macam-macam kataan. Anak-anak dah jadi tak tahuan, duduk dalam rumah dia jadi boring teruk apa semua sebagainya. Saya teringat bila saya baca surat khabar, satu editor tu, satu ruangan tu, editor tu tension. Dia tulis dalam tu, dia pun jadi tak keruan, dia pun, saya termenung tengok. Yang ni orang yang ada akal, maksudnya orang yang orang kata profesional lah, orang yang profesional kan. Dia tulis dalam tu, jutaan orang baca tau. Mungkin orang ni tak rasa apa, tapi saya bila baca, tengok luahan dia kata dia pun tak tentu, dia tak ketahuan, orang Kedah kata kan, tak tahu nak buat apa dah, duduk dalam rumah, boring tahap. Dia kata dah stres, boring. Waktu saya ni cerita saya ziarah orang tadi ni kan, makcik tu tuan-tuan sekalian dah hampir 20 tahun di atas katilnya. Kita PKP sebulan, tak tentu arah. Makcik itu dah hampir 20 tahun dan umurnya pun sudah melebihi 70 tahun. Sudah 70 tahun lebih umur beliau. Saya tak ingat 70 ataupun 80, tapi lebih 60. Yang tu saya sangat ingat, 70 lebih ataupun 80 lebih. Hampir 20 tahun duduk di atas, tak keluar mana. Katil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu bila kita diuji oleh Allah dengan apa saja ujian, tengok mereka yang lebih besar dan berat ujian oleh Allah. Kita waktu tu kita akan insaf, kita akan rasa nikmat yang Allah bagi kita.